Halo, selamat pagi. Untuk hari ini kita akan sambung bab 1, organisasi, tisu tumbuhan dan pertumbuhan. 1.2, tisu meristem dan pertumbuhan. Cikgu akan share screen. Untuk subtopik ini sangat besar, so cikgu akan pecahkan kepada dua bahagian, iaitu tisu meristem untuk siri 1 dan pertumbuhan untuk siri 2. So untuk hari ini kita akan fokus tisu meristem. Sebelum tu kita kena mempelajari ataupun mengetahui standard pembelajaran untuk bahagian ni, tisu meristem. Pertama sekali, kamu kena mengenal pasti jenis, bahagian dan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan. Yang ni khas untuk pertumbuhan tumbuhan. Kedua, kamu perlu menguraikan kedudukan zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam pucuk dan akar. Yang ketiga, kamu perlu mengenal pasti zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam retikel anak benih. Yang retikel anak benih tu rujuk kepada akar lah. Retikel tu ni rujuk kepada bahagian akar. Akar anak benih. So kita lihat. Cuba kamu lihat raja ini. Apa yang kamu nampak dalam raja ini? Sebenarnya raja ini menunjuk kepada perkembangan anak benih yang membesar untuk menjadi sepohon anak pokok. Bahagian manakah yang akan tumbuh terlebih dahulu? Kamu cuba type dalam ruangan chat. Bahagian mana yang akan tumbuh terlebih dahulu pada anak benih ini? Ada jawapan. Boleh kamu cuba type dalam ruangan chat. Adakah yang ni bahagian ni ataupun bahagian batang ataupun bahagian akar? Pucuk daun. So I mean dia tanya, dia tuliskan pucuk daun ataupun pucuk pokok. Yap Zishuan tulis daun. Zeti pula tuliskan bahagian akar. Sebenarnya bahagian ini yang cikgu circle di sini. Bahagian inilah yang akan tumbuh dulu. Sebenarnya bahagian ni, bagus, ada banyak jawapan. Sebenarnya bahagian ini yang akan tumbuh dulu. Bahagian ni sebab dia terdapat tisu yang hidup yang belum membeza. Yang ni bahagian ni kita rujuk kepada tisu meristem. Ni di bahagian yang cikgu bulatkan sini, ada tisu meristem. Tisu ini yang akan membahagi dengan banyak. So bahagian inilah yang akan tumbuh terlebih dahulu. So untuk hari ini kita akan fokus kepada tisu meristem. Tisu meristem. Kita perlu tahu ada apa jenis tisu meristem. Cikgu sudah buat dalam peta pokok. So lihat, tisu meristem sebenarnya ada dua jenis ya. Dua jenis. Yang pertama ialah meristem apex. Yang jenis kedua ialah meristem latera. Sekejap, teacher show.
Okay, so boleh nampak dengan jelas ya. Okay, cikgu dengan laser point ni. Okay, yang bahagian ni, okay, jenis yang pertama meristem apex. Okay, yang ni khasnya terdapat di bahagian pucuk dan bahagian akar. Okay, kalau meristem yang terdapat di bahagian pucuk kita namakan sebagai meristem apex pucuk. Okay, meristem di bahagian hujung akar kita namakan sebagai meristem apex akar. Okay, cikgu sudah tunjuk sini. Okay, ada satu pohon pokok, sepohon pokok. Okay, yang di bahagian pucuk ni, okay, kita ada meristem yang kita namakan sebagai meristem apex pucuk. Okay, manakala yang di bahagian hujung akar, okay, kita namakan dia sebagai meristem apex akar. Okay, so meristem apex ni terdapat di bahagian pucuk dan bahagian akar, okay, hujung akar. Okay, satu jenis lagi meristem, okay, kita namakan sebagai meristem latera. Okay, latera ataupun ada sesetengah buku tulis meristem sisi. Okay, sebenarnya sama. Okay, meristem latera, okay, dia ada dua jenis. Okay, yang terdapat di bahagian batang, okay, khasnya batang ataupun di bahagian akar. Okay, so meristem latera didapati di cambium vascular, okay, cambium vascular dan cambium capus. Okay, kamu boleh rujuk di bahagian ni. Okay, yang ni salah satu contoh lah, okay, yang terdapat di batang. Okay, so nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut, okay, berkaitan dengan meristem apex dengan meristem latera. Okay, boleh? Kita sambung. Okay, kita fokus kepada meristem apex. Boleh? Okay, meristem apex. Okay, cuba kamu lihat. Okay, yang ni gambar raja yang cikgu tadi tunjukkan. Okay, kamu sudah tahu. Okay, di bahagian hujung pucuk, okay, kita ada meristem apex pucuk. Okay, manakala di hujung akar kita ada meristem apex akar. Okay, so kita fokus kepada meristem apex. Okay, cuba kamu lihat. Okay, yang ni raja ni, okay, sebenarnya dia rujuk kepada microcraft cell meristem di hujung pucuk. Okay, kalau raja ini ataupun bahagian ni kita kita lihat dari microcraft. Okay, microcraft yang ni khasnya untuk menunjukkan sel-sel lah, okay, sel-sel meristem, okay, di bahagian hujung pucuk. Dan bahagian ni yang warna biru, okay, yang warna biru ini, okay, yang hujung akar, dia merujuk kepada hujung akar. Okay, microcraft cell meristem di hujung akar. So tengah ni, okay, kamu boleh lihat lah, okay, di microcraft cell meristem di hujung pucuk ni, bahagian ni yang cikgu ataupun cikgu tunjuk sini, okay, yang ni adalah terdapat banyak meristem apex pucuk. Okay, manakala kalau di hujung akar pula, okay, bahagian ni, okay, ini pula terdapat banyak sel-sel meristem apex, okay, yang kita namakan sel-sel meristem apex akar. Okay, so kalau kita nak cakap, kalau kita nak jumpai, kalau nak dapat apa meristem apex ni, biasanya, okay, memang dijumpai di bahagian ni lah, okay, di hujung akar dengan hujung pucuk. Okay, boleh? Okay, kita lihat, okay, apa ciri-ciri tisu meristem. Okay, ni extra information lah. Okay, tisu meristem, okay, biasanya dia adalah sel yang bersaiz kecil. Okay, ni point ciri-ciri dia lah. Okay, dia adalah sel yang bersaiz kecil. Dinding sel dia adalah nipis, okay, nipis. Dan nukleus adalah bersaiz besar. Okay, nukleus adalah bersaiz besar. Okay, sitoplasma adalah padat. Okay, ni ya, sitoplasma dia adalah padat. Dan di dalam sel ni, dia tidak ada buku. Okay, ini ciri-ciri untuk sel-sel meristem. So, kamu boleh catat lah. Okay. Next. Okay. Tisu ni,
Okay, dia adalah sangat aktif. Okay, sangat aktif untuk membahagi. Okay, kamu sudah belajar di tingkatan 4, pembahagian sel kan, mitosis. So, sel-sel meristem ni dia adalah sangat aktif untuk membahagi melalui mitosis. Okay. So, salah satu lagi ciri dia adalah dia masih belum mengalami pembezaan. Okay, ataupun kita panggil dia spesifikasi. Okay, dia tidak membentuk tisu yang khas, ataupun dia tidak membentuk sel xilem ataupun tisu xilem ataupun tisu phloem. Dia adalah sel yang belum mengalami pembezaan. Okay, boleh? So, yang ni ciri-ciri untuk tisu meristem ataupun sel-sel meristem. Okay, setakat ni ada masalah? Okay, kalau tidak, cikgu teruskan lagi. Okay, kita sambung. Okay, yang ni meristem apex. Okay, next kita belajar meristem latera. Okay, meristem latera ataupun dengan nama lain meristem sisi. Okay, ada yang namakan sebagai meristem sisi. Okay, meristem latera, kalau kamu lihat, okay, raja ni, okay, ni yang cikgu tadi tunjuk lah. Okay, dia ialah sepohon pokok. Okay, bahagian tengah ni, bahagian ni batang lah, bahagian batang pokok. Kalau cikgu besarkan, yang ni lah bahagian ataupun geratan rentas bahagian batang. So kita akan lihat satu-satu. Yang bahagian yang hitam, kamu nampak kan bahagian hitam ni, ini rujuk kepada Cambion gabus. Seperti tadi cikgu tunjukkan dalam peta pokok, meristem ada dua jenis kan, meristem latera, meristem apex dengan meristem latera. Meristem latera ni, dia ada dua lagi, iaitu Cambion gabus yang bahagian ni, dia di bawah epidermis. Yang luar itu epidermis. So yang ni bahagian yang hitam yang dalam gambar raja ni, garis hitam ni rujuk kepada Cambion gabus. Selain tu kita ada satu lagi jenis Cambion yang kita sebelum tu. Cambion gabus ini yang seperti cikgu tadi cakap lah, Cambion gabus dia adalah terletak di bawah epidermis. Yang di luar ni epidermis, so di bawah dia ada Cambion gabus. Seterusnya ada satu lagi jenis Cambion yang ni, yang cikgu point di sini bahagian ni ya. Nampak? Yang ni ialah Cambion vascular. Cambion vascular bahagian ni. Yang hitam ni. Nampak? Yang cikgu point di sini. Yang ni adalah Cambion vascular. Vascular. Cambion vascular ini dia adalah terletak di antara tisu phloem dengan tisu xilem dalam bekas vaskular. Kalau kamu lihat, yang ni, Cambion vascular, kita ada sebenarnya yang ni batang ni sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Kamu akan belajar di siri kedua. So inilah, kamu kena tahu Cambion vascular ni terletak di antara tisu xilem yang di dalam dan tisu phloem yang di luar. Di tengah-tengah tu. Kita ada Cambion vascular. Boleh? Yang xilem primer, xilem sekunder, phloem sekunder, phloem primer yang ni nanti kamu akan belajar di siri kedua. So, yang ni lah merujuk kepada meristem latera. Kita ada dua jenis ataupun terdapat dua jenis, iaitu Cambion gabus dengan Cambion vascular. Boleh? Next. Rasanya itu saja. Ini untuk tisu meristem. Kita teruskan lagi. Cuba kamu lihat raja ini. Kita akan masuk sedikit berkaitan dengan pertumbuhan. Pertumbuhan. Kita lihat raja ini. Raja ini
berkaitan dengan dua adik-beradik ya. Okay, gambar raja ini merujuk kepada dua adik-beradik. Okay, and then ada seekor kucing. Okay, ini adalah perbualan antara adik-beradik ya. Cuba kamu lihat. Okay, adik tanya, wah cepatnya si putih yang ni membesar. Okay, cepatnya si putih ni membesar. Okay, abang, adakah proses pertumbuhan haiwan sama seperti pertumbuhan tumbuhan? Okay, adik tanya. Okay, abang pula dia menjawab, adik, tidak sama. Okay, proses pertumbuhan haiwan berlaku di seluruh tubuhnya. Okay, untuk tumbuhan pula dia adalah berbeza sebab untuk tumbuhan, okay, proses pertumbuhan adalah lebih kiat pada hujung pucuk dan hujung akar. Okay, sebab yang seperti tadi cikgu tunjukkan kan, kamu sudah belajar di hujung pucuk dan hujung akar mempunyai tisu meristem, okay, apex yang kita namakan. Okay, so proses pertumbuhan untuk tumbuhan adalah berbeza, okay, kalau banding dengan proses pertumbuhan haiwan ya, yang kamu sudah belajar di tingkatan 4. Okay, bab 15. Okay, kita lihat lagi. Okay, raja ini cikgu sudah tunjukkan tadi. Okay, and then kamu pun sudah tahu, okay, yang ni adalah hujung pucuk. Okay, hujung pucuk kita ada meristem apex pucuk, okay, yang cikgu tunjukkan tadi. Okay, manakala okay, satu bahagian lagi di hujung akar kita ada meristem apex akar. Okay, di bahagian bawah ni. Okay, kita fokus dengan lebih besar lagi. Okay, yang ni adalah hujung pucuk. Okay, manakala yang bawah ni adalah hujung akar. Okay. Di hujung pucuk dan hujung akar tumbuhan, okay, terdapat ataupun boleh dibahagi kepada 3 zon pertumbuhan. Okay. Seperti yang ni, 3 zon pertumbuhan seperti yang terdapat dalam raja ini, raja yang pucuk, bahagian hujung pucuk. Okay, yang ni, okay, ada bahagian pertama, zon pembahagian sel. Okay, di bahagian akar pula zon pembahagian sel di bahagian ni. Okay, di hujung sekali. Okay, and then bawah ni ada satu bahagian kita namakan sebagai zeta akar. Okay, ataupun kita panggil dia root cap. Kalau BI root cap. Okay, zon kedua, okay, yang kita namakan sebagai zon pemanjangan sel. Okay, zon pemanjangan sel. Okay, kamu boleh lihat lah. Okay, bahagian ni, okay, tisu vaskular mula terbentuk. Okay, kalau di akar, okay, ni kita namakan zon pembahagian sel bahagian ni. Okay, okay, next. Dan zon ketiga, okay, kita namakan sebagai zon pembezaan sel. Okay, zon pembezaan sel, okay, di mana xilem, phloem, cortex, epidermis dia sudah terbentuk. Okay. Di hujung akar pula, okay, ni bahagian ni, okay, zon ni, zon pembezaan sel. Okay, sama juga xilem, phloem, lambut akar, cortex sudah mula terbentuk ataupun sudah ada di bahagian ni ataupun di zon ni. Okay, so cikgu ulang. Okay, di hujung pucuk, okay, di hujung akar, okay, mengalami pertumbuhan, okay, ada 3 zon. Okay, zon pertama kita namakan zon pembahagian sel, zon kedua zon pemanjangan sel, dan zon ketiga zon pembezaan. Sama juga di hujung akar. Okay, hujung akar pun ada 3 zon, iaitu zon bahagian sel, zon pemanjangan, dan zon pembezaan sel. Okey, boleh? Okey, so kita akan lihat dengan secara teliti, okay, setiap zon, apa yang berlaku di setiap zon. Okey, kita lihat. Okey, zon pembahagian sel.
Okay. Jika lihat di hujung pucuk, okay, yang atas sekali, okay, kita namakan ni zon pembahagian sel. Okay, di bahagian ni, okay, kita terdapat meristem apex pucuk. Okay, yang bahagian yang ni kita namakan primordium daun. Apa itu primordium daun? Okay, dia ialah tunas ataupun dia pembentukan pakar daun. Dia akan, yang ni primordium daunnya itu, dia akan bahagian ni lah yang akan membentuk daun kemudian. Okay, kita namakan primordium daun. Okay, and then kalau di hujung, kalau kita lihat kalau kita fokus yang ni raja ni, okay, raja yang ni sebenarnya dari raja atas ni lah, okay, hujung pucuk. Okay, kita fokus dengan lebih besar lagi, membesarkan, okay, dengan nampak sel-sel dia. Okay, zon 1 ini, okay, dia rujuk kepada zon pembahagian sel. Okay, nampak kan? Dari satu sel dia akan membahagi menjadi luar sel, nampak? Dan dia akan membentuk menjadi 4 sel. Okay, bahagian ni dia mengalami pembahagian sel. Okay, melalui proses mitosis. Okay, mitosis. Okay. Bahagian akar pula, hujung akar pun ada zon pembahagian sel. Okey, di bawah sekali. Nampak? Tak nampak? Okey, teacher tak apa, okay, nanti teacher tunjukkan. Okay, so yang ni lah zon pembahagian sel di hujung akar, and then di zon ni ada meristem apex akar. Okey. Kita lihat dengan teliti, okay, berkaitan dengan zon pembahagian sel ni. Okay. Zon pembahagian sel berlaku pada meristem apex. Okay, seperti cikgu cakap, di hujung sekali. Okay, meristem berlaku di ni. Okay. Berlaku pada meristem apex. Okay, hujung akar, hujung pucuk dan hujung akar. Okay, sel-sel meristem, okay, di bahagian meristem apex ni, dia ada sel-sel meristem, okay, yang sangat aktif ataupun yang giat membahagi. Okay, sangat aktif untuk membahagi, okay, dengan cara mitosis. Okay, seperti cikgu cakap, satu sel dia akan membahagi menjadi 2 sel, 2 sel akan membahagi menjadi 4 sel. Okay. And then, dengan ni, pembahagian sel yang banyak, so dia akan menambahkan ataupun bilangan sel akan bertambah. Okay, and then dengan ni dia akan meningkatkan pemanjangan ataupun kepanjangan batang tumbuhan. Okay, so bilangan sel bertambah banyak, so dia akan menambah ataupun meningkatkan kepanjangan batang tumbuhan. Okay, sel-sel yang baru terbentuk, dia akan tolak. Okay, dia akan menolak sel yang terbentuk sebelum tu ke zon pemanjangan sel. Dia akan tolak ke bawah. Okay. Sel yang ni, okay, yang sel yang pertama kan yang terhasil ni, dia akan menghasilkan 2 sel. 2 sel ni dia akan tolak. Okay, dia akan menolak sel yang sudah terbentuk tu ke bawah. So, dia akan turun ke zon yang seterusnya, iaitu zon pemanjangan sel. Okay, boleh? Okey ke? Boleh? Okey, setakat ni tak ada masalah. Kita teruskan lagi. Okey, zon yang seterusnya, zon pemanjangan sel. Okey, zon pemanjangan sel, lihat. Okey, ya, saya cakap okey, so kita teruskan saja. Okey, zon pemanjangan sel, lihat. Sama juga, okay, raja yang sama, okay, yang di hujung pucuk kan. Okay, kita akan fokus bahagian ni. Nampak kan? Okay, zon pemanjangan sel. Zon pemanjangan sel. Okay, peringkat ataupun zon yang kedua lah. Okay, bahagian ni. Okay, di mana tisu vaskular mula terbentuk. Okay, kalau kita besarkan, okay, lihat raja ini. Okay, dia adalah di bahagian ni. Okay, zon 2. Okay, nampak? Zon 2, okay, zon pemanjangan sel. Nampak ke?
Okay, kamu akan nampak sini yang ni adalah sel-sel yang sudah ditolak. Okay, dari zon pembahagian sel tu dia tolak ke bahagian zon pemanjangan sel. So kamu akan nampak okay, dia di dalam sel-sel ni, setiap sel tumbuhan ni ada banyak worker-worker yang kecil. Okay, worker-worker kecil, and then tengok raja ke R ni, okay, R, nampak R kan? Okay. Worker-worker kecil sudah hilang, tapi akan membentuk worker yang besar. Okay? Boleh? So, kita lihat lagi. Untuk hujung akar, okay, bahagian ni lah, okay, zon pemanjangan sel. Okay, zon pemanjangan sel. Okay, boleh? So, kita lihat secara teliti apa yang berlaku di zon pemanjangan sel. Okay? Untuk zon pemanjangan sel, okay, sel-sel ini dia mengalami pertambahan saiz. Cikgu sudah highlight ya. Saiz dia akan bertambah. Okay. Kamu boleh lihat di raja ini, okay, yang cikgu tunjukkan. Okay. Zon 2 ni tengok, okay, sel dia akan menjadi semakin besar saiz dia. Okay. Okay. Macam mana pertambahan saiz untuk sesuatu sel ni? Okay, dia melalui cara pertama, okay, resapan air. Okay, air akan meresap, okay, masuk ke dalam sel melalui ataupun dengan secara osmosis. Okay, kamu sudah belajar di tingkatan 4 kan? Okay, tingkatan 4, okay, proses ataupun osmosis. Okay, osmosis melibatkan pergerakan molekul air. So, resapan air ataupun air akan meresap masuk ke dalam sel, okay, melalui cara osmosis. Okay, selain tu, okay, penyerapan nutrien. Okay, nutrien juga akan diserap masuk ke dalam sel. Okay. Air dan nutrien yang masuk ke dalam sel, dia akan disimpan dalam workflow. Okay, sebab itulah, okay, sel-sel tumbuhan ni dia menjadi besar ataupun saiz dia bertambah besar sebab air diserap ataupun diresap masuk ke dalam dan penyerapan nutrien diserap ke dalam. So, sel ni akan bertambah saiz. Okay. Okay, seperti tadi cikgu sudah cakap, kan? Cikgu sudah terangkan tadi, okay, lihat ni, bahagian Q ni, okay, ada banyak worker yang kecil. Okay, worker kecil ni, okay, dia akan bergabung membentuk worker yang bersaiz besar. Kan? Tadi dari yang Q ni, dia ke R ni, okay, kamu boleh nampak perbezaan yang sangat jelas. Okay, ni bulatan kecil-kecil ni, dia rujuk kepada worker yang kecil. Okay, dia akan bergabung, combine, okay, bergabung dengan semua bergabung, and then dia akan membentuk satu worker yang bersaiz besar. Okay, proses ni kita namakan sebagai pengwekuran. Okay, pengwekuran. Okay, boleh? Okay, resapan air. Okay, resapan air seperti cikgu cakap tadi. Okay, resapan air yang berlaku secara osmosis kan. Dia akan mengenakan tekanan terhadap dinding sel. Okay, dinding sel dia akan menolak ke arah dinding sel. Okay, lepas tu dia memanjang, melebarkan sel. So, dengan bahagian ni ataupun semasa peringkat R kan, okay, sel ni sudah menjadi panjang lebar. Okay, so yang ni lah berlaku di zon pemanjangan sel. Okay, boleh? Okay, kita sambung untuk zon yang seterusnya. Okay, zon pembezaan sel. Okay, zon pembezaan sel sama juga gambar raja ini. Okay, yang ni hujung pucuk. Okay, di hujung pucuk, sorry. Okay, yang ni. Betul. Okay, yang ni. Zon di hujung pucuk kan, zon pembezaan sel. Okay, yang bahagian ni lah. Okay, dia menunjukkan kepada zon pembezaan sel. Okay. Kamu boleh lihat di zon pembezaan sel ni, okay, sudah nampak, okay, ada xilem, ada phloem, ada cortex, ada epidermis. Okay, semua sudah terbentuk.
Okay, kalau kita fokus dengan lebih besar di bahagian meristem apex pucuk yang cikgu bagi gambar raja ni. Okay, zon 3 ni, okay, yang ni rujuk kepada zon pembezaan sel. Okay, zon pembezaan sel. Okay, manakala di hujung akar pula, okay, bahagian ni, okay, zon pembezaan sel. Okay, sama juga seperti di hujung pucuk. Okay, bahagian kalau zon pembezaan sel ni dia sudah bentuk xilem, okay, ada phloem, okay, rambut akar dengan dan korteks. Okay, so dengan telitinya, okay, untuk zon pembezaan sel, okay, sel-sel yang terdapat di zon ni dia sudah membeza. Okay, sudah membeza, dia sudah berubah menjadi ataupun membentuk sel-sel yang spesifik. Okay. Pembezaan berlaku apabila sel telah mencapai saiz yang maksimum. Okay. Tadi kan zon yang kedua itu zon apa? Okay, zon pemanjangan sel kan. Zon pemanjangan sel, sel tu bertambah saiz kan. Okay, and then kalau saiz untuk sel itu sudah mencapai maksimum, okay, proses pembezaan akan berlaku. Okay, sel-sel akan membeza, okay, membentuk tisu yang kekal. Okay, kamu sudah belajar di 1.1. Okay, tisu kekal, okay, iaitu contohnya ada epidermis, korteks, xilem dan phloem. Okay, dia akan membentuk tisu yang kekal. Okay, sel yang sel akan berubah, okay, bentuk dan struktur untuk menjadi sel yang khusus. Seperti cikgu cakap, dia akan menjadi sel yang spesifik untuk menjalankan fungsi yang spesifik. Okay. Contoh, okay, sel epidermis pada daun, okay, membeza dan membentuk sel pengawal. Okay, ataupun sel akan membentuk xilem, okay, sel xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Okay, so kita sudah habis untuk zon pertumbuhan sel. Okay, setakat ni ada masalah. Okay, so I mean tanya. Okay, korteks ialah tisu asas. Okay, tisu kekal. Okay, korteks adalah tisu kekal. Okay, kita sambung bahagian terakhir. Bahagian terakhir cikgu bagi contoh lah. Okay, zon pertumbuhan sel pada hujung akar. Okay, lihat. Okay, hujung akar yang ni gambar raja untuk hujung akar. Okay, yang hujung akar ni hujung sekali kita yang bahagian ni kita namakan sebagai jita akar. Okay, and then seperti yang kamu sudah belajar, okay, ada 3 zon. Okay, 3 zon, zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Okay, di zon pembahagian sel, okay, ada sejenis sel, okay, yang aktif untuk membeza, okay, yang ni kita namakan sebagai meristem apex. Okay, sel-sel ni, okay, dia mempunyai nukleus yang besar. Okay, seperti cikgu teacher sudah beritahu tadi. Okay, dia ada nukleus yang besar, okay, sitoplasma yang padat dan dia tak ada berkuah. Okay, next. Okay, zon yang seterusnya, zon pemanjangan sel. Okay, kamu boleh lihat yang ni, sel-sel ni dia berkembang dengan sepenuhnya. Okay, dari worker yang kecil-kecil, dia akan bergabung menjadi worker yang besar, okay, yang melalui proses pembekuran. Okay, so sel ni dia ada worker yang besar. Okay, dan last kali, okay, zon yang terakhir, zon pembezaan sel. Okay, di mana zon ni dia sudah ada ataupun tisu xilem, tisu phloem, okay, rambut akar. Okay, dia sudah terbentuk. Okay, okay, dia sudah membentuk satu sel yang khusus, yang spesifik. Okay, contohnya yang ni, okay, sel epidermis, okay, dia sudah berubah membentuk sel akar, rambut akar. Okay. So, yang ni yang berlaku di hujung akar. Okay.
So, dengan ni kita habis untuk bahagian atau untuk siri 1. 1.2 tisu meristem dan pertumbuhan siri 1. Okay, untuk seterusnya pertumbuhan sekunder pada pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder akan sambung untuk siri kedua. Okay, so boleh? Okay, untuk seterusnya cikgu nak uji kefahaman kamu. Okay, cikgu akan bagi satu quiz. Okay, satu quiz, kamu bersedialah okay, untuk quiz ini. Okay, cikgu akan share screen untuk quiz ini. Okay, kamu tolong bersedia, cikgu akan send dalam link ni dalam chat room ataupun ruangan chat. Okay, harap boleh. Okay, cikgu akan copy link ni okay, ke dalam ruangan chat. So, kamu boleh cuba buka. Boleh? Okay, cuba masuk dalam quiz ini. Okay, sudah ada seorang, okay, Lim Wan San. Okay, so I mean, okay, cikgu share kali ini, okay, kamu boleh nampak soalan dari cikgu punya screen. Okay, sudah ada 3 participants. Okay. Okay, boleh. Sudah ada 5. Okay. Bridging sudah masuk, Lin Xiao Wei pun sudah masuk, Zeti. Okay, yang lain. Okay, Yo Kai Sin, bagus. Okay, sudah 7. Okay, cikgu tunggu sekejap. Okay, rasanya sudah cukup. Okay, so I mean 9. Rasanya ada seorang lagi. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, boleh. Rasanya kita boleh start. Okay, untuk quiz ini, cikgu hanya fokus kepada apa yang kamu belajar hari ini. Okay, 1.2 tisu meristem. Okay. Cikgu start quiz. Okey, Raja 6 menunjukkan sel-sel dalam peringkat mitosis yang berbeza. Okay, antara tisu berikut yang manakah mengandungi sel-sel ini? Okay, boleh. Okay, ada 4 pilihan: tisu asas, tisu phloem, tisu meristem, dan tisu epidermis. Okay, time's up. Okay. Apa jawapannya? Okay, ada sudah tunjukkan leaderboard. Okay, jawapannya lah tisu meristem. Okay, next kita next question. Okay, tisu meristem terdapat di daun ataupun
hujung pucuk dan hujung akar, ataupun sel xilem, ataupun sel epidermis. Okay, cepat jawab. Okay, masa tak tunggu. Rasanya senang. Okay, kamu kalau ikut kelas cikgu tadi, okay, memang boleh jawab. Okay, masa sudah tamat. Okay, jawapannya adalah, okay, sekejap. Okay, yang ni leaderboard, sekejap. Okay, dia. Okay, inilah jawapan yang betul kan. Okay, tisu meristem apex terdapat di hujung pucuk dan hujung akar. Okay, next. Okay, soalan ketiga. Okay, ada 10 soalan saja. Okay, jenis meristem ni terdapat di batang yang menyebabkan pentambahan ukuran lilitan ataupun diameter batang dan akar. Apakah jenis meristem ini? Okay, tadi kamu sudah belajar ada 2 jenis meristem kan? Okay, yang meristem ni dia khasnya untuk pertambahan ukuran lilitan atau diameter batang dan akar. Okay, ada 3 pilihan. Okay, meristem lateral, epidermis dengan meristem apex. Okay, sebenarnya adalah jawapan bagus dari Okaisin. Okay, jawapannya yang betul adalah meristem lateral. Okay, yang ataupun kita namakan meristem sisi lah. Okay, dia khas untuk menambahkan ukuran lilitan ataupun diameter. Okay, batang dan akar. Boleh? Okay, meristem apex ni dia di hujung akar dan hujung pucuk. Okay, ni untuk menambah ketinggian ataupun pemanjangan pokok. Okay, tumbuhan tu. So, janganlah ini salah. Okay, jangan pilih meristem apex. Okay, kalau nak menambahkan lilitan atau diameter batang, okay, mestilah meristem lateral. Okay, next question. Okay, soalan keempat. Okay, kambium merupakan lapisan sel-sel tumbuhan yang aktif membahagi. Okay, dan terdapat di antara, okay, tadi cikgu ada sebut, okay, so cuba jawab. Okay, ada jawapan, okay, cortex epidermis, okay, di antara phloem dan cortex, ataupun di antara cortex dan xilem, ataupun di antara phloem dan xilem. Okay, masa tamat. Cuba kita lihat siapa yang menjadi first ya. Okay. Bagus, Ling Wan San ya. Okay, so ini ya untuk cambium vascular. Kita rujuk kepada cambium vascular. Okay, dia adalah terdapat di antara phloem dan xilem. Okay. Yang lain bukan jawapannya. Okay, next question. Jenis yang terletak di bawah epidermis batang dan epidermis akar yang tua, okay, adalah, okay, pilihan jawapan kita namakan sebagai cambium corpus, cambium gapus, cambium lateral atau cambium apex. Okay, 4 pilihan jawapan. Okay, mana yang betul? Okay, lihat siapa yang menjadi first. Okay, Ayuni. Okay, jawapan yang betul ialah cambium gabus ya. Okay, semua jawab betul. Okay, ada yang tak sempat jawab. Okay, kalau cambium yang terletak di bawah batang, okay, ataupun epidermis akar, kita namakan sebagai cambium gabus. Okay, kena hati-hati ya. Cambium gabus. Next. Okay, adakah vakuum wujud dalam tisu meristem?
Okay, ada dua pilihan saja, sama ada ya atau tidak. Kalau kamu fokus sepenuhnya semasa cikgu bagi penerangan, mesti boleh jawab. Okay, adakah tisu meristem ada wekuar ke tidak? Okay, masa tamat. Okay, Ayuni, Liwansan bagusnya. Okay, sebenarnya tidak. Okay, dalam penerangan cikgu, sebab tisu meristem ataupun sel-sel meristem ni dia aktif untuk membahagi. Okay, dia mempunyai nukleus yang besar, dia padat dengan sitoplasma, tetapi dia tidak ada wekuar. Okay, wekuar hanya wujud di zon pemanjangan sel. Okay, kalau zon pembahagian sel, okay, tidak ada wekuar, so sel meristem dia tidak mempunyai wekuar. Okay, soalan seterusnya. Okay, wekuar kecil bergabung bersama menjadi wekuar besar, saiz sel semakin besar. Okay, menyebabkan saiz sel semakin membesar. Okay, proses ni kita namakan sebagai pembekuran. Okay, ni berlaku di zon mana? Okay, zon 1 ke, zon kedua ke, zon ketiga? Okay, rujuk kepada raja ini. Okay, yang ni ialah di hujung pucuk. Okay, so jawapan, okay, kita lihat siapa yang mengetuai ya, okay, yang first. Okay, ni ya. Okay, kalau proses pengwekuaran di mana sel wekuar-wekuar yang kecil dia bergabung menjadi wekuar yang besar, okay, dia berlaku di zon kedua. Okay, zon kedua ni okay, adalah zon pemanjangan sel. Okay, boleh? Kita teruskan lagi. Okay, berikut adalah 3 zon pertumbuhan kecuali. Ya, senang sahaja. Okay, ni memang bonus. Okay. Cepat, masa sudah hampir nak tamat. Okay, 3 jenis zon pertumbuhan. Okay, yang tadi kita sudah belajar. Okay, kecuali. Sekejap, tunggu dia keluar leaderboard. Okay, dah. Okay, sebenarnya adalah ni kecuali persenyawaan lah. Okay, memang tidak berlaku persenyawaan lah. Okay, zon pertumbuhan ada 3 sahaja, iaitu pembahagian sel. Okay, zon pembahagian sel. Okay, zon kedua ialah zon pemanjangan sel. Dan zon ketiga ialah zon pembezaan sel. Okay. Okay, soalan 9. Okay, sel-sel di zon ini adalah kecil. Okay, mempunyai nukleus yang besar. Zon ni dimaksudkan ialah okay, apa zon dia? Okay, cikgu sudah ulang banyak kali. Okay, kalau nukleus yang besar, okay, sel-sel yang mempunyai nukleus yang besar, okay, ini rujuk kepada sel meristem. Okay, di mana sel meristem? Okay, senang sahaja kan? Okay. Okay, Liwansan bagusnya. Okay, ni. Okay, sel yang mempunyai nukleus yang besar, okay, ini rujuk kepada sel meristem. Okay, so dia terdapat di zon pembahagian sel. Okay, zon pembahagian sel. Okay, soalan terakhir. Okay, soalan 10 dah. Okay, sel-sel yang terdapat di zon 3 okay, adalah sel yang menjalani, okay, yang rujuk kepada hujung
akal. Okay. Kita lihat pilihan jawapan. Okay. Pembahagian sel, pemanjangan sel dan pembezaan sel. Okay. Masa tamat. Okay. So, sebenarnya kalau sel-sel yang terdapat di zon 3 ni adalah sel menjalani pembezaan sel. Okay, boleh? Sel di zon ni adalah pembezaan sel. Boleh? Okay, so sudah tamat untuk kuis kita hari ni. Okay, 10 soalan sahaja. Nanti kamu boleh cuba lagi. Okay. So, rasanya ini sahaja untuk hari ini. Setakat ni ada apa-apa masalah? Kalau tidak, cikgu end broadcast. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kelas cikgu hari ini. Nanti kamu boleh rujuk balik video supaya kamu lebih memahami 1.2 ni. Untuk 1.2 tisu pertumbuhan ataupun tisu meristem, tisu meristem dan pertumbuhan untuk siri kedua, cikgu akan sambung hari yang seterusnya. Sekian, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.